terlalu sibuk dengan side income-nya yang lain. Minta maaf saya cakap, dah orang tanya soalan, sebutlah. Saya mengajar tuition, saya bisnes, saya jual kuih, bawa katalog, saya jual tudung. Nak macam mana? Nak yang bling-bling ada, yang pusing toy atas ni ada, yang ada awning ada. Kalau hujan tak basah ni awning tudung ni. Sehingga hilang tumpuan, hilang fokus untuk mendidik pelajar. Kerana letih, tidak ada fokus. Ingatlah, ini amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cikgu-cikgu, bayangkan anak-anak murid yang kita didik ini, kita jumpa balik mereka 15 tahun akan datang, hasil didikan kita, mereka bawa ilmu tersebut, mereka berjaya dalam hidup. Ini satisfaction kita sebagai seorang guru sebenarnya. Lagi sedih, dan cikgu-cikgu yang ada kat sini, yang dengar dalam radio IKIM, action speak louder than word. Tingkah laku kita guru, perbuatan kita memberi kesan yang sangat hebat kepada para pelajar. Cikgu isap rokok kat sekolah. Cikgu isap rokok. Cikgu perempuan tak tutup aurat dengan baik. Ya Allah, kita memberi contoh yang tidak baik kepada pelajar. Boleh ke tak saya sebut macam ni malam ni cikgu? Boleh tak? Ke tak boleh sebut? Tak boleh sebut pun nak buat macam mana sebut dah. Ya. Ini kadal muallimu an yakuna rasula. Hampir-hampir guru-guru ini dianggap sebagai rasul. Maknanya ulama-ulama dahulu memuliakan guru-guru kerana guru-guru ini membawa imej yang murabbi, yang penuh kasih sayang. Pukulnya, pukul anak murid, pukulnya dengan pukul kasih sayang, mendendanya denda dengan kasih sayang. Subhanallah. Maka minta maaf lah, Ustaz cakap senang lah. Cuba Ustaz datang mengajar kelas, Ustaz, seminggu. Saya tak faham budak-budak ni. Ya, memang saya tak mampu. Pengorbanan guru-guru sangat hebat. Anak-anak kita reti ABC tu cikgu lah. Anak-anak kita pandai mengira, cikgu lah. Besarnya jasa guru. Walau bagaimanapun, kepada yang balik pada soalan tadi, mungkin ada. Jadi saya mengharapkan guru-guru yang sedemikian, yang DJ tanya tadi, yang tidak merasakan tanggungjawabnya sebagai pendidik tapi sekadar ajar sahaja, nilailah, kita bermuhasabahlah. Moga-moga tugas kita ini mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya sebut contoh-contoh tadi, bukan semua guru macam tu, ada seorang dua sahaja. Kebanyakan guru pengorbanannya sangat hebat. Ada guru-guru sibuk jaga anak murid, sampai homework anak dia sendiri kat rumah dia tak sempat tengok. Sampai makan suami dia tak sempat nak buat. Sibuk write kertas, write. Orang sini panggil apa? Marking. Kan? Sibuk sampai suami. Tapi cikgu, ingatlah juga suami tu kan, suami cari cikgu lain pula kan. Jadi begitulah, kita seimbangkan tugas dan tanggungjawab kita di rumah dan amanah yang diberikan oleh Allah. Moga-moga gaji yang kita terima mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Saya. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Tuan Syed atas pencerahan, perkongsian. Maknanya begitulah peranan guru-guru. Ia bukan setakat kita mendidik anak-anak di dalam kelas, tapi kita juga menjadikan mereka seumpama seperti anak kita sendirilah, insya-Allah. Kalau puisi dari sastrawan negara Usman Awang, kalau tak silap saya, dalam puisi itu kata, kalau hari ini berdiri seorang Perdana Menteri, kalau hari ini ada seorang tokoh negarawan, kalau hari ini ada para alim, para ustaz, para murabi, sejarahnya bermula dari seorang insan yang bernama guru. Jadi tuan-tuan dan puan-puan lah, begitu hebat sekali Ustaz kan peranan seorang guru ni. Jadi kita dah sampai kepada pusingan terakhir dalam forum Bicara Adin pada malam ini. InsyaAllah saya kira saya akan memberi ruang kepada Ustaz Syarizan untuk kesimpulan kepada perkongsian perbincangan kita pada malam ini. Anak-anak kita milik siapa? Silakan Ustaz. Di dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-15, Allah ada berfirman, innama amwalukum
wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun azim. Allah kata sesungguhnya harta-harta kamu, anak-anak kamu, semua ini merupakan ujian, cubaan bagi kamu. Dan sesungguhnya di sisi Allah itulah ganjaran yang sangat besar. Ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dengan cubaan yang kita ada pada hari ini, sama ada berbentuk harta ataupun anak-anak kita, maka tujuan Allah meletakkan kita menjadi ibu dan ayah, dengan Allah mengurniakan kita anak-anak, adalah untuk Allah melihat siapakah di kalangan kita yang ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah nak tengok, Allah nak uji siapakah di kalangan kamu, kata Allah, yang paling baik amalannya. Maka ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, gunakanlah sementara peluang yang Allah jadikan kita sebagai ibu dan ayah pada hari ini. Jadikanlah anak-anak ini menjadi penyebab kita boleh menuju ke dalam syurga Allah. Wahai anak-anak, jadikanlah kita platform anak-anak hari ini dengan kita ada mak dan ayah. Jadikan mak dan ayah kita menjadi penyebab kita boleh melangkah masuk ke dalam syurga. Mudah-mudahan insya-Allah dengan perkongsian kita pada malam ini mengundang sedikit rasa dalam hati kita untuk kita bersungguh-sungguh menjaga amanah dan tanggungjawab kita. Dalam masa yang sama, kita bersedia untuk menghadapi dan menerima dugaan dan cubaan yang Allah sedang uji kita pada hari ini. Saya bagi pada Ustaz Haid sikit sebagai penutup. Tajuk kita anak-anak milik siapa? Dalam kesimpulan ini, marilah kita menjawab soalan, kenapa aku ni nak ada anak? Ada orang dia nak ada anak. Oh Ustaz, kawan-kawan saya semua ada anak, saya nak juga ada anak. Begitu. Ada orang dia nak anak, saya tua nanti boleh dia jaga saya. Saya tak ada nak kerja, dia bagi duit. Dia menternak anak. Bagaimana dia pelihara lembu, lembu besar nanti boleh jual, boleh bagi duit. Ini golongan kedua, golongan yang akan menternak anak. Yang penting anak bagi duit. Anak tak semayang, anak tak tutup aurat, tak apalah, yang penting cukup bulan pitih. Pitih faham pitih? Money. Ada orang, dan ini yang diajar oleh Islam, kenapa nak anak? Saya nak anak sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, bila saya mati nanti, saya tak boleh dah nak semayang dalam kubur. Saya tak boleh dah nak baca Quran dalam kubur. Saya tak boleh dah nak berzikir dalam kubur bila saya dah mati. Tapi ada, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalas. Bila anak Adam mati, putus segala amalannya kecuali 3. Maksud putus amalan, tak boleh nak semayang dah dalam kubur. Ke ada orang kancur darat ni nak mati, pesan ke anak, nak tanam mama nanti letaklah sejadah sekali dalam kubur dia. Ada masa nak semayang duha. Nanti nak tanam ayah mati, letaklah Quran sekali kat dalam. Tengok masa lapang nak baca Quran dalam kubur. Boleh? Tak boleh. Itu maksud hadis Nabi, bila mati anak Adam, putus segala amalan kecuali 3. Yang mana walaupun kita dalam kubur, pahala tetap sampai, berjalan, bertambah. Salah satu daripada 3 ini, awaladin salihin yad'ulah, anak yang saleh yang doa. Maka kita nak menjawab persoalan anak-anak kita milik siapa, jawab dulu soalan, sebab apa aku ni nak anak? Ya Ustaz, itulah harapan saya. Harapan saya anak saya nanti, tak apalah dia tak kaya mana pun, biarlah dia tak pangkat besar pun, saya harap dia doakan untuk saya dalam kubur nanti. Saya harap dia buat amal-amal soleh, saya pun boleh saham sama di sana nanti. Itu harapan kita. Moga-moga kita jelas bahawa anak-anak ini adalah pelaburan akhirat kita, insya-Allah. Maka kita akan bekerja sama, mak ayah, guru-guru, masyarakat, untuk mempersiapkan pelaburan yang terbaik. Hasilnya kita nak makan, nak shopping dalam kubur nanti. Wallahu alam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas perkongsian pencerahan, dan juga ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan dan puan-puan, mari juga sama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mudah-mudahan kita dikurniakan anak yang soleh dan juga soleha, dan juga mengurniakan diri kita sebagai insan yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita bertemu Allah, melihat wajah Allah di akhirat nanti dalam keadaan yang membawa segala kebaikan dan penuh dengan kegembiraan, insya-Allah. Jadi sekali lagi saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syarizan Daud At-Turabi, dan juga kepada Al-Fadhil Ustaz Tuan Said Nur Hisham, Tuan Padang Al-Idrus, dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang sudi melapangkan masa bersama kita pada malam ini. Sesungguhnya kita semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hadir ke majlis ilmu, kerana orang yang berada dalam majlis ilmu seperti berada di taman-taman syurga. Betul Ustaz, ya? Dan insya-Allah mudah-mudahan ilmu yang dikongsi pada malam ini juga memberi kebaikan, keberkatan kepada kita, dan yang pastinya kami yang berada bertiga di atas pentas ini bukanlah orang yang lebih baik dari tuan-tuan dan puan-puan yang berada di bawah. InsyaAllah kita hanya berkongsi sedikit ilmu. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan dan juga ilmu yang disampaikan oleh kedua Al-Fadhil Ustaz kita pada malam ini. Jadi sekali lagi saya Nasina Ismail menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf seandainya sepanjang forum bicara adin ini berlangsung ada salah silap dari saya sendiri. Dan sesungguhnya segala yang baik itu datang dari Allah, yang buruk itu kelemahan dan juga kekurangan daripada saya. Untuk itu saya serahkan kepada pengacara majlis pada malam ini. Sekali lagi insya-Allah kita doakan kita akan bertemu lagi. Sesudahi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersiaran di IKIM FM Pilihan Utama Anda. Sebentar tadi anda telah pun mendengar forum bicara adin yang telah diterbitkan oleh rakan tugas iaitu DJ Syafiq Zulkifli, menerusi perbincangan dengan tajuknya Anak-anak Kita Milik Siapa, bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Syarizan Daud dan yang berbahagia Ustaz Nur Hisham Tuan Padang. Forum bicara adin kali ini dimoderatorkan oleh rakan tugas iaitu DJ Ni Hasna Ismail, dan pastikan anda bersama-sama dengan kami pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama untuk mendengarkan forum bicara adin di IKIM FM Pilihan Utama Anda. Selamat tinggal wahai duka, selamat datang wahai dunia iman. Burung yang patah sayapnya takkan mati kerana lukanya. Wahai hatiku yang sedih perangainya, sungguh kesedihan itu telah meninggalkan diriku. Kan terbang aku ke dunia cinta, kerana aku Muslim yang membumbung dengan iman. Gelarku adalah Muslim, dan itu cukup bagiku. Aku termasuk dalam tentera keimanan. Al-Quran adalah cahaya dan sinar, dan Islam adalah kecintaanku serta kerinduanku. Dekatlah wahai dunia kesucian, sehingga sentuhan kasihmu menemui perasaanku. Temanku adalah kebersihan dan kesucian pahlawan tentera Ar-Rahman. Di bawah naungan agama, aku hidup untuk menebus keislamanku yang nyaris sirna, sehingga aku menjadi khalifah di dunia, dan
mengibarkan tinggi-tinggi panji Al-Quran. Karya itu tadi bertajuk Selamat Tinggal. Saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Pilihan utama anda. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala likulli nabiyyin da'watun da'aha li ummati wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi setiap nabi terdapat doa yang telah dikabulkan di dunia untuk umatnya, tetapi aku telah menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Salawatul Karim syahra wa hawlah alfa alfin ala rasulil mu'alla. Salawatul Karim syahra wa hawlah alfa alfin ala rasulil mu'alla. Salawatul Karim syahra wa hawlah alfa alfin ala rasulil mu'alla. Salawatul Karim syahra wa hawlah alfa alfin ala rasulil mu'alla. Ya Allah, ya Allah, ya Fattah, ya Alim, iftah qulubana futuhal arifina. Ya Allah, ya Allah, ya Fattah, ya Alim, iftah qulubana futuhal arifina. Ya Allah, ya Allah, ya Fattah, ya Alim, iftah qulubana futuhal arifina. Ya Allah, ya Allah, ya Fattah, ya Alim, iftah qulubana futuhal arifina. Assalamualaikum, kami Devotees. Teruskan setia bersama IKIM FM, pilihan utama anda. Jangan berputus asa.
Melepasi 4 minit pukul 10 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam diucapkan kepada rakan-rakan pendengar IKIM FM yang baru saja mendengarkan kami menerusi corong-corong radio anda. Tidak kira di mana jua anda berada ketika ini, saya doakan semoga anda sihat-sihat sejahtera hendaknya. Pejam celik kita telah pun melangkah ke jam yang ketiga pertemuan kita pada malam ini, dan untuk jam ini saya bawakan kepada anda ulangan Carta Nasyid IKIM FM minggu yang kelima bersama-sama dengan rakan setugas iaitu DJ Erwan Johari menampilkan tetamu undangan untuk minggu ini iaitu Rakib Majid AF9. Carta Nasyid IKIM FM bersiaran pada setiap hari Sabtu pukul 10.15 pagi, dan siaran ulangannya anda boleh ikuti setiap hari Ahad pukul 10.15 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami di IKIM FM, pilihan utama anda. Amboi cik abang, khusyuknya. Ada info pasal wakaf Selangor Muamalat ni. Banyak projek kebajikan yang telah dilaksanakan hasil daripada kutipan wakaf. Ada projek hemodialisis, rawatan percuma melalui klinik bergerak ke desa dan banyak lagi. Alhamdulillah bang, tak rugi kita berwakaf dengan wakaf Selangor Muamalat setiap bulan. Bayangkan satu hari nanti, wakaf Selangor Muamalat boleh bina hospital wakaf atau sekolah wakaf. Ramai orang susah boleh dibantu. Tapi semua orang kenalah menyumbang. Sebab projek-projek ni perlu dana yang besar. InsyaAllah yang. Bantulah mereka yang lebih memerlukan, semoga mendapat pahala yang berterusan. Sumbangan anda amatlah dihargai. Layari www.muamalat.com.my atau hubungi 1300 88 8787. Bengkel Al-Quran Inspirasi Kerjaya. Wah, istimewa pula cara sambutan Hari Pekerja tahun ni, bos. Apa pun, terima kasihlah bagi kami peluang hadir program ni. Yelah, dah lama saya fikir macam mana nak menghargai sumbangan staf kita ni. Tiba-tiba pula ada program macam ni. Program ni bukan saja untuk pembangunan kerjaya dan kepentingan syarikat, tapi baik juga untuk kehidupan kamu semua dan ummah secara amnya. Jadi saya rasa inilah masa untuk berikan sesuatu yang bermakna dan boleh memberikan inspirasi dan motivasi sepanjang hayat kepada semua orang yang terlibat. Semoga pengalaman berbengkel ini menjadi kenangan manis kepada semua dan meningkatkan lagi kemajuan organisasi kita. Sertai kami membangunkan kerjaya anda dengan menyertai Bengkel Al-Quran Inspirasi Kerjaya, Anjuran Pusat Perundingan Dana Teknik IKIM PPLI, 6 hingga 7 Mei 2015 di Ceringin Hills Convention and Spa Resort, Janda Baik. Untuk pendaftaran, hubungi talian 03-6204-6325 atau SMS nama anda ke 016-279-6410 atau 012-7176-200. Layari www.ikim.gov.my untuk keterangan lanjut. IKIM FM, saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum, saya Ultimate dan anda bersama DJ Irwan di Carta IKIM FM. Carta Nasyid IKIM FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda masih lagi terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM, pilihan utama anda. Apa khabar anda? Semoga sihat walafiat andanya. Bertemu lagi kita dalam Carta Nasyid IKIM FM yang bersiaran setiap hari Sabtu jam 10.15 pagi. Ulangannya anda boleh ikuti kembali hari esok pada malam esok 10.15 malam, dan minggu ini minggu yang kelima untuk musim baru, dan semestinya juga kita akan mengetahui kedudukan carta 10 hingga 1 minggu ini hasil daripada undian anda di www.ikimfm.my. Terima kasih atas undian dan teruskan untuk undian yang seterusnya bagi minggu-minggu yang berikut. Dan juga kita ada tamu undangan. Sebentar lagi kita perkenalkan bersama dengan tamu undangan kita. Tapi sebelum itu, apa kata kita imbas terlebih dahulu kedudukan carta 10 hingga 1 minggu lalu, minggu yang keempat. Carta Nasyid IKIM FM nombor 10. Tuhan izinkan ku ke syurga. Nombor 9. Jalan cinta yang pun berduka. Nombor 8. Nombor 7. Dari esok tiada lagi esoknya untukku. Nombor 6. Nombor 5.
Biar tak dikenali penduduk. Nombor 3. Berumbutan mata dan hati. Nombor 2. Carta Nasyid IKIM FM Nombor 1. Carta Nasyid IKIM FM. Bestnya pendaftaran dah dibuka. Apa yang seronok sangat tu? Bos, ni program bersempena Minggu Setiausaha Anjuran Pusat Perundingan dan Latihan IKIM PPLI Bengkel Kembara Inspirasi Teknologi dikuasai. PPLI? Dah 2 tahun berturut-turut awak pergi. Tahun ni nak pergi dengan PPLI juga ke? Mestilah bos. Pengisian kali ni berkaitan dengan teknologi ICT pula bos. Diadakan di Johor Bahru dan siap ada sesi ke Kota Singa lagi tu. Baguslah kalau macam tu. Saya tengok kamu pun dah banyak berubah sejak menghadiri program-program Setiausaha PPLI yang lalu. Alhamdulillah. Betul ke ni bos? Terima kasih bos. Nanti saya downloadkan brosurnya di www.ikim.gov.my untuk semakkan bos ya. Syukran jazilan bos. Bengkel bersempena Minggu Setiausaha Kembara Inspirasi Teknologi dikuasai 24 hingga 26 April 2015 di Thistle Hotel Johor Bahru. Untuk pendaftaran hubungi 03 6204 6325 atau SMS ke 016 279 6410. Ikuti temu bual eksklusif bersama jurucakap produk Nano Oil Puan Zarin Hassan dari Karisma Integrated Marketing pada hari Isnin ini jam 2.30 petang hanya di IKIM FM pilihan utama anda. Baiklah saudara, kita baru saja bersama sebentar tadi untuk mengetahui imbasan kedudukan carta Nasyid IKIM FM minggu lalu, minggu yang keempat, dan pastinya minggu ini kita akan ketahui tempat ke-10 hingga juara sebentar lagi. Undian yang telah pun anda hantarkan melalui www.ikimfm.my dan juga berserta juga kita bawakan tetamu undangan pada kali ini untuk minggu ini untuk bersama-sama menghiasi lagi carta Nasyid IKIM FM yang siaran kita bawakan pada hari Sabtu 10.15 pagi dan juga ulangan anda boleh ikuti kembali hari Ahad, hari esok 10.15 malam. Dan juga untuk minggu ini kita perkenalkan terlebih dahulu bersama dengan tamu undangan kita. Alhamdulillah dapat bersama kita menghubungi dan juga dapat juga untuk bertemu kembali bersama dengan beliau ialah Rakib Majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, sihat? Sihat alhamdulillah. Sihat. Sihat juga alhamdulillah. Lama tak jumpa Ustaz. Betul. Lama tak jumpa, maklumlah Rakib pun tidaklah menetap di Kuala Lumpur kan. Ya. Jadi satu jarak yang jauh jugalah ya. Tapi juga pun ialah kita sentiasa mengikuti perkembangan terkini Rakib sendiri ya. Alhamdulillah. Dan memiliki album pun satu hadiah juga kan. Betul. Daripada Allah. Alhamdulillah, betul. Alhamdulillah. Tahniahlah untuk Rakib. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Kita nak cerita lagi tentang album dan juga tentang lagu-lagu perjalanan seni Rakib selepas lagi insya-Allah. Boleh Ustaz, insya-Allah. Kita dengarkan dulu lagu yang berigi anak tangga ke-10 untuk minggu ini. Lagu ini di tempat yang ke-9 minggu lalu, turun satu anak tangga ke tempat ke-10 minggu yang kedua dalam carta bersama dengan kumpulan Aidil, Jalan Cintaku. Carta Nasyid IKIM FM nombor 10. Biar jatuh ku bangkit semula, biar lemas ku renangi jua, biar payah ku terus harungi, biar tewas ku makin berani. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Inilah jalan cintaku, laluan yang
jatuh ku bangkit semula. Biar lemas ku renangi jua. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak mudah kaki ini melangkah, inilah jalan cintaku. Biarpun derita batu tidak lemah, terus aku melangkah. Inilah jalan cintaku, dari laluan yang berliku. Tidak mudah kaki ini melangkah. Inilah jalan cintaku, biarpun berjuta batu tidak lemah, terus aku melangkah. Di tempat ke-10 baru saja berlalu sebentar tadi daripada kumpulan Aidil Jalan Cintaku, minggu kedua dalam carta. Lagu tersebut berada tempat ke-9 minggu lalu, turun satu nak tangga. Lagu dan juga lirik oleh Hafiz Hamidun. Nombor 9 akan menanti sebentar lagi. Dan juga masih lagi bersama dengan tetamu undangan kita, Rakib Majid. Ya, Alhamdulillah. Baik, menarik nama Rakib Majid ni. Masya Allah. Kalau nak singkat kan jadi RM. Ringgit Malaysia. Okey, jadi macam mana? Soalan yang awal selain pada tanya khabar tadi, soalan yang klise juga ni, apa perkembangan terkini? Iyalah, alhamdulillah. Saya masih macam ni juga. Ya, jadi saya sibuk dengan penggambaran syuting saya lah untuk TV Hajirah kan. Dua program saya di TV Hajirah, iaitu Dikir Zikir dan Pasport Ziarah. Pasport Ziarah. Dan insyaAllah lepas ni dan Dikir Zikir pun dah mula untuk syuting untuk musim ke-11 kan. Alhamdulillah. Jadinya Pasport Ziarah pun nak ke musim kedua. Dan insyaAllah sedang merancang untuk ke negara mana pula. Baru balik ke Korea, Scotland, dan sekarang tengah planning lah mana yang kita boleh pergi insyaAllah. Dan mungkin akan nak buat untuk bulan puasa punya. Dan sambil tu macam biasalah saya yalah menyanyi kan. Dan saya juga mengajar Quran di klinik Al-Quran kat Melaka. Alhamdulillah. Tu klinik keluarga Alhamdulillah, klinik keluarga. Siapa yang sakit boleh datang. InsyaAllah dapat penawar je. InsyaAllah. Amin. Alhamdulillah. Itu dia lah perjalanan Rakib sendiri. Dan yalah, cerita pasal program yang melibatkan kembara-kembara ni seronok. Betul, seronok Ustaz. Tapi nama pun bekerja. Jadi Alhamdulillah lah, sambil bekerja tu kita dapat pengalaman kan. Kita boleh tengok macam mana negara luar, dan apa yang kita boleh bawa ke sini. Yang positif-positif kita boleh bawa ke sini. Contohnya macam saya pergi ke Korea kan, dengan kebersihan dia, dengan attitude mereka yang sangat punctual. Walaupun yang saya ambil sikit contoh, walaupun bas tu ditulis kat situ pukul 6.5 minit, tepat 6.5 minit memang sampai situ. Dan saya berfikir masa saya kata, tak ada jam ke? Maksudnya macam tak ada yang bawa apa-apa ke, kalau macam subway tu, yelah mungkin tak ada apa-apa. Ini dengan jam dia 6-5 minit memang sampai. Jadi saya kata, dahsyat lah. Dengan Scotlandnya macam tu lah, orangnya baik apa semua kan.
Dan saya pun ada program baru lagi. Saya baru balik daripada Jakarta. Itu untuk program itu nanti kita akan bergejolak, insyaAllah. Kejutan-kejutan insyaAllah. Semakin murah rezeki. Alhamdulillah. InsyaAllah. Itu yang kita suka dengar lah daripada perjalanan daripada Rakib sendiri. Dan selepas ni kita nak sambung lagi khususnya tentang album Rakib. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin juga ada yang nak tahu apa yang selanjutnya selepas ini bersama dengan Rakib Majid, insya-Allah. Baik, kita teruskan dulu dengan kedudukan carta yang seterusnya. Di tempat ke-9 pula untuk minggu ini. Lagu ni di tempat ke-4 minggu lalu, turun ke tempat ke-9 minggu yang ke-5 dalam carta daripada kumpulan Arif Ahmad Ammar. Terus setia bersama kami. Nombor 9. Satu impian keredaan Tuhan, hanya satu impian taman syurga. Tiga hayat yang tidak dikenal, tiga hidup yang tidak dipandang.
Institut Kefahaman Islam Malaysia akan menganjurkan seminar biodiversiti dan konservasi, krisis dan cabaran pelestarian masa hadapan pada 28 hingga 30 April 2015 di Dewan Besar IKIM. Antara matlamat yang akan dibahaskan, krisis, cabaran dan prospek dalam usaha pemeliharaan dan pelestarian sumber biodiversiti di Malaysia, keperluan kerjasama dalam aspek pemeliharaan dan menyarankan amalan pemeliharaan biodiversiti yang berkesan menurut perspektif Islam. Berminat untuk menyertai seminar biodiversiti dan konservasi, krisis dan cabaran pelestarian masa hadapan, hubungi unit program IKIM di talian 03 6204 6326 atau 322 atau layari www.ikim.gov.my atau e-kios.ikim.gov.my. Jika anda pelajar sekolah menengah, terdiri dari 4 pelajar satu kumpulan, mampu untuk mencipta video pendek, membangunkan aplikasi mudah alih, portal internet atau mencipta peranti dari Arduino dan Raspberry Pi, andalah yang kami cari. Bertemakan inovasi jalur lebar gaya hidup digital Malaysia. Tarikh tutup penyertaan pada 4 April kini telah dilanjutkan pada 30 April 2015. Untuk maklumat lanjut, sila layari lrk.mcmc.gov.my. Segarkan hari anda dengan minuman Smart Coco A+. Jangan lupa untuk mengikuti segmen tajaan bersama Fortune Resources pada hari Selasa minggu pertama dan ketiga dan pada hari Rabu minggu kedua dan keempat jam 11.15 pagi. Hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. Kita baru saja bersama untuk carta nasyid IKIM FM di tempat yang ke-9. Lagu daripada nedangan kumpulan Arif Ahmad Amar, nombor 4 minggu lalu ke tempat ke-9 minggu ini, 5 minggu dalam carta. Lagu ciptaan sebenarnya oleh Amar sendiri. Dan kita kembali juga bersama dengan tamu undangan kita waktu ini bersama dengan Rakib Majid. Tadi cerita lah, kata program yang jadual semakin hari semakin banyak pula ya, rezekinya. Tahniah kepada Rakib. Dan bukan setakat dalam negara, keluar negara bagai ya. Alhamdulillah. Tapi kalau kita nak kembali bercerita tentang album, boleh. Tajuk album pun kembali ya. Tajuk album Luahan Rasa. Luahan Rasa. Tapi lagu dalam carta kembali. Nombor berapa tak tahu lagi. Allah. Tu yang nervous. Okey, jadi tentang album Luahan Rasa, mungkin Rakib boleh ceritakan semula lah kot pada pendengar kita, mungkin ada yang belum ketahui tentang album ni ya. Jadi album saya yang berjudul Luahan Rasa. Di bawah UNIC saya UNIC.mypro. Alhamdulillah. Dan dalam album tu ada 9 track. Jadi dan salah satu lagu Kembali lah. Dan dalam album tu memang variety. Maksudnya ada pelbagai jenis genre muzik, qasidah, balada. Jadinya apalah, memang dalam tu memang saya sengaja selitkan macam-macam supaya boleh didengar oleh semua golongan, boleh diterima oleh semua. Jadi alhamdulillah lagu Kembali ni memang ciptaan oleh orang yang hebat lah. Saya rasa bersyukur sangat. Dicipta oleh Abang Syam Kamikaze, lirik oleh Hafsah Hassan. Saya rasa Masya Allah, saya rasa ini satu, orang kata peluang untuk saya, satu hadiah buat saya. Orang yang hebat buat lagu saya. Dan lagu Luahan Rasa, lagu Hanya Dia, itu lagu ciptaan saya. Mungkinkah, lagu ciptaan saya sendiri. Dan terlibat juga Bazli UNIC kan. Banyak lagi dalam tu. Dan alhamdulillah album ni syukurlah saya tengok dapat tempat lah di hati pendengar-pendengar. Saya bersyukurlah. Jadi itulah buah tangan yang pertama dari saya. Dan saya rasa insya-Allah saya akan teruskan. Apa yang saya yang mampu saya buat, saya akan terus berkarya. Dan setakat ni lagu yang top dalam album tu Kuluman, Kembali, Luahan Rasa. Itulah bintang syurga tu. Memang dah ternyata terbukti lah ya. Sangat dikenali lah ya. Betul. Dan memang album ni dah pun dipasarkan, tapi lebih mudah. Memang boleh beli di Facebook saya kan, di Facebook UNIC sendiri. Memang banyak jualan dari situ. Dan kemana juga saya ada persembahan, saya akan bawa juga. Alhamdulillah album ni. Jadi yang penting sentiasa boleh teruslah untuk mendapatkan album ni. Masih mudah caranya ya, pelbagai cara yang ada. Dan tidak ketinggalan juga dengan kehadiran persembahan-persembahan Rakib sendiri pun akan diturut bawa sama album ke sana sini. InsyaAllah saya harap konsep yang saya bawa ni ketuhanan, konsep ketuhanan, saya harap boleh diterima oleh
orang ramai lah. Dan saya nampak alhamdulillah setakat ni penerimaan baik, dan saya harapkan penerimaan akan jadi sangat baik untuk satu hari nanti. Konsep saya mungkin yelah, memang kalau nasyid kan, kalau macam ni, tapi saya cuba gabungkan. Saya cuba doakanlah Ustaz. Ya, dan saya minta doa daripada pendengar-pendengar semua. Betul, insya-Allah ya. Moga istiqamah. Betul. Dan semakin lama semakin dikenali juga ya, dapat menyampaikan sesuatu yang sangat bermanfaat lah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Untuk semua, mudah-mudahan melalui dakwah, melalui lagu juga kan. Satu perkara yang juga sangat diharapkan pada masa kini ya. Dan saya rasa masing-masing Allah dah bagi kelebihan masing-masing, dan mungkin Allah dah cakap, okey Rakib, ini cara berdakwah melalui lagu. Jadi saya buatlah semampu saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah semoga berhasil. Dan juga kita dapat juga dibantu oleh rakan-rakan sekeliling juga. Alhamdulillah. Menghasilkan album. Tanya sekali lagi lah. Dan juga kita masih menanti lagu berkembali ni dalam carta. Tapi di samping kita bercerita lebih lanjut dengan Rakib Majid, kita nak bawakan pula lagu yang berada tempat ke-8 pula untuk minggu ini. Nombor 8 minggu ini, lagu ni baru 2 minggu dalam carta. Jika minggu lalu di tempat ke-6, turun ke tempat ke-8 daripada nyanyian anak beranak ni, Nora featuring Moshi, Alif dan juga Putri, Selamanya Bahagia. Nombor 8 minggu ini. Nombor 8. Di keheningan malam ini tergamit rasa rindu, dan kala gemelapan bintang menyinari suasana, bahagia bagaiku di surga, ditemani cahaya. Terlalu aku bahagia, ikhlas dari jiwaku. Inilah anugerah Maha Esa, pemberi bahagia. Segala cita-cita yang terindah kini tercapai. Tiada ternilai, sungguh aku bersyukur. Seluasnya alam semesta, lambang cinta, gelora cinta yang melanda kita. Hanya kadar menguji. Inilah anugerah
Terus lagi bersama kami dalam Carta Nasyid IKIM FM. Seperti biasa bersiaran hari Sabtu 10.15 pagi, ulangan hari Ahad 10.15 malam. Minggu yang kelima untuk minggu ini musim baru bersama dengan Rakib Majid selaku tamu undangan kita. Alhamdulillah, baru saja kita bersama sebentar tadi di tempat yang ke-8. Lagu bertajuk Selamanya Bahagia, Nora featuring Moshi, Alif dan juga Putri. Minggu kedua dalam carta turun, 2 nak tangga dari tempat ke-6 ke tempat ke-8. Nombor 7 akan kita ketahui seketika nanti. Baik Rakib, cerita tentang album tadi dah pun kita tahu. Dan sekarang pun tengah rancak dalam carta dengan lagu Kembali. Mungkin lagu ini kalau boleh kita kembangkan lagi ceritanya. Di samping 2 insan yang istimewa tadi dengan Syam Kamikaze, Hafsah Hassan, apa lagi agaknya yang istimewa tentang lagu ni daripada pandangan Rakib sendirilah? Bagi saya untuk lagu Kembali ni memang tak dinafikan dengan melodi yang sangat strong yang abang Syam buat dan lirik yang sangat menyentuh daripada Hafsah Hassan. Dan bila saya yang menyanyikan sendiri, saya dapat soul tu lagu ni. Dan bila lirik tu sangat kena. Sebab Ustaz, kadang-kadang kita tengok melodi dah sedap, lirik tak kena. Lirik tak kena, melodi dah sedap. Tapi bila dua-dua digabungkan, bila saya menyanyi, macam ada sesuatu yang lahir daripada hati saya untuk menyanyi lagu ni. Dan saya boleh feel untuk bila tengok lirik dia dengan melodi ni sangat kena. Kembali. Jadinya ialah sebelum buta mata dan hatiku ini Allah. Jadi benda tu buatkan saya merasakan sesuatu macam menyentuh perasaan saya, membuatkan saya nak menyanyi lagu ni lebih feel berbanding dengan lagu-lagu lain lah. Jadi bila saya menyanyi sendiri, saya rasa nak nangis. Saya rasa macam Allah, memang lagu ni ada kekuatan di sendiri. Jadi bila yang lain dengar pun rasa macam lagu ni. Jadi untuk orang kata apa, first impression orang bila orang dengar je yang pertama ni, bagi saya inilah untuk bila orang dengar kali pertama dah sedap tu, maknanya memang sedap lah lagu tu. Jadi abang Syam kita tak boleh nafi lah, memang hebat buat lagu. Jadi Alhamdulillah kekuatan lagu ni daripada segi soul. Soul dia memang saya rasa berbeza daripada lagu-lagu lain. Kena melodi dengan lirik tu sangat padu. Baik, lagu ni kalau nak diikutkan, mana datang dulu, lagu ataupun lirik? Setahu saya lirik dulu. Setahu saya. Jadi abang Syam ialah orang lama. Allah bagi kelebihan. Saya tengok lirik, melodi pula kena. So saya rasa macam Allah, memang saya macam bila saya dapat dengar lagu ni, saya kata beruntung, saya kata. Tapi walaupun dengan saya ni, padahal ramai lagi penyanyi yang lagi baik boleh menyampaikan, tapi mungkin rezeki saya. Okey, lagu ni saya rasa Allah, memang hebat lah lagu ni. Lagulah saya cuma menyampaikan seadanya. Cuba untuk mendalami isi. Tapi memang dapat Ustaz. Jadi saya rasa siapa yang dengar lagu ni, siapa yang cuba nak menyanyi, dia pun akan dapat dia punya penyampaian isi yang apa yang nak disampaikan. Dan memang terasa Ustaz. Itu dia cerita tentang lagu Kembali. Dan juga katanya dah ada video klip. Alhamdulillah. Ada video klip. Dan ada juga jadi OST di Telemovie TV Al Hijrah. Saya baru tahu. Orang tanya ni lagu Rakib. Allah, macam itulah saya macam Alhamdulillah. Saya rasa maknanya dah dapat di hati di hati pendengar. So syukur Alhamdulillah. Untuk video klip katanya dah lama ataupun macam mana, di mana video klip? Memang buat simple. Kita buat di satu tempat, saya duduk macam satu bilik, main piano. Piano feel. Memang lagu ni memang kita tekankan daripada segi feel. Tidak banyak pergerakan. Kita hanya daripada segi rasa. Jadi tak perlu banyak pergerakan. Tak perlu saya nak sana sini. Jadi main gitar nyanyi, main piano nyanyi. Jadi ada sikitlah saya solat, sujud itu. Jadi lebih kepada feel. Pergerakan dah kurang. Jadi daripada bila tambah pergerakan sikit dah Alhamdulillah, tak cukup syarat lah. Kalau lebih-lebih bergerak kan, maksudnya sana sini berdasarkan lagu. Jadi kita buat penggambaran very simple. Alhamdulillah. Tak sampai satu hari dalam di Banglo 9 kan kita buat dekat tu. Memang satu tempat dan kita ada naik atas, ada sejadah. Very simple. Biar orang tahu mesej, tunduk sujud
menyatakan kita ni memang satu hari memang akan kembali. Wah, itu je, very simple. Dan saya rasa UNIC sangat-sangat lah, bagi saya dah nama pun legend lah, saya memang panggil legend. UNIC dia tahu apa yang dia nak buat, dia tahu konten macam mana apa semua. Saya rasa sangat bagus lah. Tahniah lah buat UNIC. Ada Abang Syam dan Nafsa Hasan. Betul gabungan semuanya ya. Hebat. Dan juga yang kata cukupkan package, bila dah ada video klip tu dah rangkum lah semua package ada betul. Dalam tu alhamdulillah. Jadi tahniah untuk Rakib. Alhamdulillah. Dan mungkin juga kita nantikan lagu-lagu lain pula, lagu mana lagi yang akan bakal menyerlah dalam album ni insya-Allah. Okey, kita kembali lagi selepas ini. Kita teruskan lagu di tempat yang ke-7 untuk minggu ini. Lagu ini di tempat yang ke-10 minggu lalu, naik kembali 3 nak tangga ke tempat yang ke-7 minggu yang ke-5 dalam carta. Mas Rizan Masri, Mencintaimu. Nombor 7. Yang kuasa ku merinduimu, ku mencintaimu selamanya, kau yang satu. Ya Ilahi, hanya padamu ku serah jiwaku, kau tempatku mengadu. Ku akui ku bukan yang terbaik, zikirku juga tak bisa memadam hilaf silamku. Sujudku kena ku mengerti, janji ilahi kan tertunai hingga waktunya. Bicara hamba kesepian, gelandangan diri tanpamu. Tuhan izinkan ku ke syurgamu, mencapai nikmat yang kau janjikan. Jauhkan ku dari nerakamu, ku tak daya hadapi siksamu. Ku bersaksi tiada Tuhan selainmu, dan ternyata Muhammad itu pesuruhmu. Kan ku pegang talimu, tak ku lepas selamanya. Tuhan izinkan ku ke syurgamu, mencapai nikmat yang kau janjikan. Jauhkan ku dari nerakamu, ku tak daya hadapi siksamu. Tuhan izinkan ku ke syurgamu, mencapai nikmat yang kau janjikan. Jauhkan ku dari nerakamu, ku tak daya hadapi siksamu. Konsert religi terhebat 2015, Opik Live Acoustic Concert